Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najah Nur Aisyah Najah binti Muhammad Syukarmi. Jadi untuk tugasan kali ini saya akan buat sinopsis tentang buku yang saya telah baca. Okay, baik. Jadi sinopsis yang akan saya berikan ialah saya akan bagi dua buah buku, iaitu buku hidup yang aku pilih, hasil penulisan Muharrikah yang menggunakan nama samaran, dan yang kedua hasil daripada Buya Hamka, iaitu Peribadi Hebat. Okey, baik. Apa yang saya dapat daripada dua buku ini ialah tentang bagaimana mengurus kehidupan, terutamanya dari segi aspek pengurusan masa, bagaimana nak susun jadual, dan bagaimana nak urus maksudnya emosi diri, bagaimana nak urus peribadi, terutamanya yang telah ditekankan oleh Buya Hamka lah. Okey, baik. Yang pertama, saya akan cerita ulas dulu sikit sinopsis dalam buku hidup yang aku pilih. Okey, dalam buku ini seperti yang penulis senaraikan dekat dalam isi kandungan, ada diceritakan tentang yakin, mindset, tentang study, tentang manusia paling bermanfaat. Dan saya tertarik dekat bab 11 ni lah, tentang manusia paling bermanfaat. Yang dalam ni dia selalu tekankan tentang macam mana nak jadi manusia yang bermanfaat tu. Maksudnya dia bukan hanya hidup tu, walaupun jadual itu untuk dia, tapi dalam masa yang sama jadual yang dia buat tu adalah dapat memberi manfaat kepada orang lain. So saya rasa macam menarik lah bila baca antara isi kandungan dalam buku ni. Okay, baik. Dalam buku ni apa yang saya perasan, apa yang saya perhatikan daripada awal bab hingga akhir, walaupun tajuk dia yang terkandung dalam isi kandungan ni berlainan dan menarik, tapi apa yang penulis sangat tekankan ialah tentang pengurusan jadual terutamanya. Maksudnya dekat sini penulis tekankan walaupun kehidupan kita ni berbagai-bagai, maksudnya kita jalani hidup ni dengan bermacam ujian, bukan, kadang tu role kita berubah daripada sebagai seorang student kepada pekerja misalnya. Jadi penulis kata, adakah kita akan biar je benda tu berlalu daripada kita lahir, belajar, kerja, dan seterusnya habis macam tu je. So penulis tekankan sepatutnya sebagai manusia ni dia kena ada pilihan hidup bagaimana yang dia nak buat. Jadi dengan pilihan tu menggunakan jadual. Nampak macam simple kan? Apa function jadual ni? Apa maksud penulis nak sampaikan? Jadi dekat sini yang saya dapat lihat dalam ni ialah walaupun, saya bagi contoh walaupun seorang individu tu melalui pelbagai ujian dan ada pelbagai amanah di bahunya, tapi bila adanya jadual, ada pengurusan masa yang baik, maksudnya dia ada matlamat, dia set matlamat dalam hidup dia, insyaAllah jadual yang dia buat setiap hari tu bukan saja bermanfaat untuk diri dia, tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Contohnya apa yang diletakkan dekat dalam sehari tu, mesti ada dia akan buat perkongsian kepada orang lain. Jadi walaupun dia letak perkongsian tu dia yang akan sampaikan, tapi benda tu orang lain pun akan dapat manfaat. Itu contohlah yang penulis tekankan. Jadi dia kata setiap apa yang kita lakukan, mestilah make sure benda tu bermanfaat. Saya sangat tertarik dengan kata-kata penulis dekat dalam buku ni. Walaupun kita nampak macam buku ni biasa je kan, tapi walaupun nampak tebal, tapi saya sangat macam recommend lah kepada sahabat-sahabat saya yang baru nak mula baca ke. Sebab cara penulisan dia sangat mudah, jelas, dia tak menggunakan bahasa yang agak macam gramatis lah, jadi mudah lah kita nak faham. Lepas tu disulami lah dengan ayat dari Quran tentang kehidupan dan sebagainya. Memang sangat buku yang kedua iaitu buku Peribadi Hebat. Okay, dekat dalam buku ni Buya Hamka ceritakan tentang bagaimana kita nak bina diri yang hebat dan bagaimana kita nak buang diri yang lemah. Yang mana buku ni ditekankan tentang macam mana kita nak bentuklah diri yang hebat tu. Okay, jadi apa yang kalau kita nampak dari segi luaran, nampak biasa je kan, nampak macam kurang menarik lah kalau bagi saya lah dan bagi mata orang lain. Tapi sebenarnya kalau buka isi, dia penuh sangat dengan kata-kata hikmah, yang mana sepertinya kita kenal Buya Hamka ni memang sangat maksudnya terkenal tulisannya dengan tulisan yang sangat gramatis dan macam sampailah dekat hati kita kan. Okay, so begitu juga dengan buku ni.
Yang mana dekat dalam ni terkandung dengan pelbagai sangat nasihat, terutamanya nasihat. Lepas tu teguran Buya Hamka kepada kita. Maksudnya teguran apa yang membuatkan diri kita lemah. Maksudnya yang saya dapat dalam ni, apa yang buatkan diri kita lemah tu ialah kita sendiri. Kita yang rasa diri kita down, kita yang rasa diri kita tak dapat capai. Jadi sangat bermakna lah buku ni. Walaupun sebenarnya saya lebih prefer buku sejarah, tapi hari ni saya buat kelainan sikit lah. Saya akan cerita buku tentang motivasi pula kan. Jadi dalam ni juga diceritakan tentang macam mana kita nak dapatkan pemikiran. Maksudnya kita nak selami pemikiran yang cerdas, pemikiran yang macam maksudnya dibijak, nak mengawal peribadi dia tu. Peribadi ni dia bukan kita boleh biar je kan. Macam buku tadi, Hidup Yang Aku Pilih ni, dia kata hidup tu pun kita kena ada pilihan. Kita kena pilih. Sama juga dengan peribadi ni juga kita yang pilih, bukan kita biarkan. Okey, contoh diri kita rasa diri kita tak hebat ataupun macam insecure lah kan, kurang hebat daripada orang lain. Tapi takkan kita nak peribadi kita macam tu je. So dalam masa yang sama, Buya Hamka cerita itulah peribadi yang lemah. Jadi peribadi yang kuat tu Buya Hamka kata ada dekat dalam diri kita. Cuma kita yang, maksudnya kita yang tutup, kita yang macam menidakkan lah, menafikan benda tu. So dalam buku ni ceritalah tentang bagaimana kita nak mengembangkan ataupun mengeluarkan kita punya potensi diri tu dalam peribadi kita untuk jadi seorang manusia yang hebat. Dalam buku ni Buya Hamka tak cerita sangat. Maksudnya kan kadang selalu buku dia cerita tentang dia bezakan jugalah, ada setengah buku yang bezakan dengan peribadi orang lain. Tapi dalam buku ni dia lebih kepada peribadi diri kita sendiri. Dia akan selami satu persatu proses macam mana kita nak bentuk peribadi yang hebat terutamanya. Okay, jadi kesimpulannya kat sini, bila kita membaca lebih banyak buku kan, kita boleh dapat kaitkan buku tu dengan buku ni. Walaupun penulis yang lain, buku tajuk yang lain, genre yang lain, syarikat yang lain, tapi sebenarnya kita boleh kaitkan sebab kita banyak baca. Jadi kita perasan buku ni macam ada berkaitan dengan buku satu lagi. So dekat situ kita dapat lah, kita akan dapat sikit daripada buku-buku lain lah. So yang itulah antara kelebihan bila kita banyak membaca. Itu saja dari saya. Okay, Allahuakbar. Syukran.